السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama dapat dan berada di dalam tazkirah ringkas. Daripada pengajian lalu kita dah membincangkan sebahagian daripada hadis ke-19 daripada Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang dihimpunkan dalam kitabnya Hadis 40. Jadi sebagai mengambil keberkatan hadis tersebut, jadi insya-Allah kita di hari-hari yang Allah Ta'ala izinkan ni, kita akan membaca hadis tersebut daripada awalnya insya-Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita buka hadis yang ke-19 tu. Kita akan baca daripada awalnya untuk sebagai panduan kepada diri kita dan kepada semua umat Islam yang lain. Jadi kita dah bincangkan semalam, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abil Abbas. Siapakah Abil Abbas? Iaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Maksud aku berada di belakang baginda. Maksud di belakang tunggangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada satu hari. Jadi Ibnu Abbas ni, dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ialah sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, cuma umurnya jauh berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berjalan, maksudnya dia menunggang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggilnya ya ghulam, wahai seorang pemuda. Jadi kalau mengikut riwayatnya, pada ketika itu umur Ibnu Abbas ialah 10 tahun. Jadi kita tengok macam mana Nabi SAW bercakap dengan orang yang berumur 10 tahun. Jadi kita maklum 10 tahun ni, dia ialah umur yang ditegaskan dalam ibadat. Sebagai contohnya, kita maklum Nabi kata, kita mengajar seseorang tersebut, anak kita, untuk semayang daripada umurnya 7 tahun. Apabila umurnya 10 tahun, sebelum balik lagi, kita dah mula menekankan solat tersebut. Dan sekiranya dia tak mau juga solat pada umur 10 tahun, kita dah boleh merotannya. Jadi apabila umur 10 tahun tu, kita tengok macam mana Nabi SAW mengajar kepada pemuda-pemuda ataupun orang muda yang berada di zamannya. Jadi salah satu contoh yang berlaku sekarang ialah perbualan antara Nabi SAW, pengajaran Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dia tadi berumur 10 tahun. Jadi kalau kita membaca hadis yang kita dah bincangkan sebelum ni, maksudnya kita ada 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampailah sempurna 10 tahun ni. Kita ada 3 tahun masa untuk mengajar solat. Jadi sekiranya kita tengok pada pendidikan solat yang ada sekarang, dia tak memerlukan sampai 3 tahun pun. Kan? Maksudnya kita boleh mengajar anak kita daripada tak tahu sembahyang. Maksudnya kita boleh mengajarnya sembahyang, berapakah rukun sembahyang, berapakah bilangan rakaat solat-solat fardu, apakah bacaan yang wajib, bilakah masuk waktu dan seumpamanya. Dan sekiranya kita ambil satu tempoh masa untuk meminta mereka menghafal Fatihah, menghafal doa kunut,
menghafal segala bacaan-bacaan, sekiranya dibuat secara intensif setiap hari, kita mungkin memerlukan masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan sekiranya pengajian tadi amat lambat, maka mungkin kita memerlukan setahun untuk mengajarkan anak-anak kita tadi daripada tak tahu langsung sembahyang kepada sembahyang. Jadi mungkin maksimum masa yang kita ambil ialah sebanyak 3 tahun, sebanyak setahun. Tapi persoalannya, mengapakah Nabi SAW memberi masa 3 tahun? Masa daripada umur 7 tahun sampailah kepada umur 10 tahun tadi, Nabi bagi masa untuk kita mengajarkan kepada anak kita tentang solat. Jadi untuk sebagai panduan kita lah, maksudnya mengapakah masa yang panjang yang diberikan oleh Nabi SAW. Ini panduan kepada kita lah, kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Maksudnya kita nak maklum, masa tadi amat panjang. Maksud Nabi bagi masa 3 tahun. Dan 3 tahun ni janganlah kita harap kepada sekolah, kan, ataupun 3 tahun masa untuk mendidik sembahyang ni, janganlah kita biarkan tanggungjawab tersebut kepada sekolah, sekolah agama, ataupun sekolah tadika, ataupun sekolah rendah, ataupun seumpamanya, kerana mereka takkan sempat. Kan, maksudnya pelajar yang ramai, 40 orang, 30 orang satu kelas, dan mereka tak duduk dengan pelajar pun 24 jam, kecuali pelajar yang duduk di asrama. Dan pelajar yang duduk di asrama pun, kan, kita ada masalah bilangan warden dengan yang sedikit dibandingkan dengan pelajar yang ramai. Jadi yang kita nak bincangkan sebagai perbincangan bersama-sama ni, kita ada masa 3 tahun untuk mendidik anak-anak kita daripada umur 7 sampai 10. Jadi apakah sembahyang yang kita nak ajar selama masa yang panjang sehingga 3 tahun ni? Jadi ketahuilah bahawa solat di dalam Islam amat luas. Maksudnya jangan kita sempitkan pemikiran kita kepada solat ialah solat fardu semata-mata. Kerana sekiranya daripada umur 7 tahun, kita hanya ajak anak-anak kita sembahyang fardu sahaja, maka itulah dia kekal akan sembahyang fardu sahaja sehinggalah dia tadi mati. Jadi sebagai contohnya, apabila kita ambil wuduk sekarang ni, kebanyakan orang di Malaysia ni, sekiranya dia tadi berwuduk, jarang sekali kita jumpa orang yang meninggalkan basuh telinga. Setiap kali dia ambil wuduk, dia akan basuh telinga. Besok dia ambil wuduk lagi, dia akan basuh telinga. Jadi kalau kita tanya dia, apa hukum basuh telinga ni? Jadi dia akan jawab kepada kita, sama ada dia tahu ataupun tak tahu. Tapi kebanyakannya orang dia mengetahui. Dia akan tahu, dia kata basuh telinga ni hukumnya sunat. Tapi kita tanya dia, kenapa tak payah buat? Kenapa tak tinggal dia sunat ni? Jadi dia kata, ini sebab saya dah buat daripada kecil. Daripada kecil memang saya dah basuh telinga, ibu bapa saya suruh, ustaz saya suruh, semua orang suruh. Jadi apabila dia dewasa pun dia takkan tinggalkan basuh telinga tadi. Jadi itulah kesan pendidikan semasa kecil tanpa dibeza-bezakan. Jadi kita ada masa 3 tahun untuk kita mendidik anak kita semua sembahyang yang datang daripada Nabi SAW tanpa kita beza-bezakan. Jadi sekarang jangan kita kata, anak aku dah pandai sembahyang 5 waktu, maka dah selesai. Itu kalau dia sembahyang lah 5 waktu tadi. Tapi kalau dia tinggal, dah jadi masalah lain. Cuma masalahnya sekarang ialah pada ibu bapa. Maksudnya kita lah ibu bapa yang kita kena tahu dahulu apakah sembahyang yang selain daripada solat-solat fardu tadi. Jadi sekurang-kurangnya solat yang ada selain daripada solat fardu ialah solat qabliyah dan solat ba'diyah. Kemudian kita ada seperti solat witir yang kita nak buat setiap hari. Dan sekurang-kurangnya kita ada duha. Jadi semua solat-solat sunat ni hendaklah dididik daripada umurnya 7 tahun sampai 10 tahun tanpa dibeza-bezakan. Maksud jangan kita tanam di dalam diri anak kita, fardu mesti buat, sunat tak payah buat. Maka dia memang tak buat lah lama-lama. Sebab nafsu akan menghalang. Nafsu apabila kita dah ajar dia tadi tak payah buat, maka nafsu dia akan ambil yang tak payah buat tadi dan dia akan memberatkan perkara tersebut kepada seseorang. Jadi kita ada masa 3 tahun daripada anak dari umur 7 sampai 10 untuk kita mengajarkan kepada mereka ke semua solat-solat yang diwarisi daripada Nabi SAW. Termasuklah solat sunat tasbih. Lepas tu kita ajarkan kepada dia solat witir yang paling penting sekali. Solat witir. Lepas tu sekiranya kita boleh bangun pada waktu malam, kita ajaklah dia tadi. Cuma witir tadi tu, witir ni dia ialah solat yang sebenarnya menjadi solat tahajud. Kan, sebab Nabi SAW pada setiap malam dia akan sembahyang tahajud ni 11 rakaat saja. Jadi setengah ulama kata 11 rakaat tu ialah solat witir. Maksud Nabi sembahyang witir sebanyak 11 rakaat setiap malam. Jadi sekiranya kita tak boleh nak
tahajud ataupun seumpamanya. Dan sekiranya kita tahajud sekalipun, kita niatlah semayanglah sekurang-kurangnya 11 rakaat tadi, dan kita niatkannya sebagai solat witir. Jadi itu solat-solat yang kita nak ajarkan kepada anak-anak kita. Dan satu benda yang kita nak terapkan kepada anak-anak kita, kalau kita tanya kenapa semayang, maksudnya kita kata sembahyang ni ini fardu. Kan yang sembahyang ni ini fardu, sekiranya tak buat masuk neraka. Yang ini sunat, sekiranya tak buat tak apa. Maksudnya kalau kita ajar dia daripada kecil macam tu, kan maksudnya dia akan menyebabkan dia menerima sembahyang tadi sebagai satu bebanan. Tapi sekiranya kita nak mengajarkan kepada mereka solat, kita katalah ini solat fardu ni kerana berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita buat solat sunat kerana berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka faham kan maksudnya walaupun anak-anak tadi masih umurnya 7, 8, 9, sekiranya kita mengajarkan kepadanya berterima kasih, maka sifat tadi akan tumbuh dan hidup di dalam dirinya. Sekiranya daripada kecil kita akan mengajar dia terima kasih kepada Allah, akan memberi kita penglihatan, memberi kita makanan, memberi kita jasad, memberi kita badan. Terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi kepada kita, mengajarkan kepada kita agama Islam, membawa kepada kita Al-Quran, keimanan untuk kita tadi terselamat daripada neraka. Sekiranya daripada kecil kita ajar dia terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apabila dia dah biasa berterima kasih kepada Allah dan Rasul, barulah anak tu apabila dia dewasa, dia akan berterima kasih kepada mak bapaknya. Terima kasih kepada mak bapak ni lah yang kita risau, yang tak boleh dibuat kan oleh dikhawatiri anak-anak tadi tak boleh buat. Berterima kasih kepada mak bapak ni lah yang diistilahkan sebagai berbuat baik kepada ibu bapa, mengenang jasa ibu bapa. Kan sekiranya ibu bapa tadi masih hidup, kita berkhidmat kepada mereka, kan menunaikan segala hajat tuntutan mereka, memelihara mereka sama ada mereka sehat ataupun sakit. Dan sekiranya ibu bapa tadi telah meninggal dunia, kan kita selalu menziarahi kuburnya, mensedekahkan Fatihah, tahlil kepadanya. Jadi itulah dipanggil berterima kasih kepada ibu bapa. Jadi yang kita risaunya sekiranya kita tak ajar anak-anak kita tadi daripada umur 7, 8, 9, 10 berterima kasih kepada Allah dan Rasul, jadi bagaimana dia nak berterima kasih kepada ibu bapa dia? Kan maksudnya Allah dan Rasul tadi tak berpisah daripada dia. Kan daripada umur dia, daripada dia lahir sampai dia mati, dia tak boleh berpisah dengan Allah dan Rasul. Tapi ibu bapa satu masa ni dia akan keluar daripada rumah, dia akan berkahwin, dia akan pergi belajar. Jadi sekiranya yang kekal dengan dia pun kita tak latih berterima kasih. Kita tak latih dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala, yang sentiasa bersama-sama dia memberi nikmat. Kita tak latih dia untuk berterima kasih. Jadi dia khawatiri apabila dia dah keluar daripada rumah bapaknya, maka itulah sebab anak-anak tadi melupakan kedua ibu bapanya. Jadi sekiranya anak-anak tadi melupakan kepada ibu bapa, maka itu ialah salah pada ibu bapa itu sendiri. Jadi kita jangan salahkan kepada anak tadi tu. Maksudnya pertama apa sekali kita salahkan kepada diri kita. Sebab kita tidak mengajar dia berterima kasih kepada Allah dan Rasul semasa umurnya 7 hingga 10 tahun tadi. Jadi kita ada masa yang panjang. Nabi Muhammad SAW bagi masa 3 tahun kepada ibu bapa. Ajaklah anak-anak tersebut semayang. Ajaklah anak-anak tadi menunaikan solat-solat sunat tanpa dibeza-bezakan. Tapi itulah kesusahannya, mesti ibu bapa tu yang kena buat dulu. Maksudnya macam mana macam mana kita bapa tadi nak ajak anak-anak ni semayang solat duha, sekiranya mak bapak dia pun tak buat. Kan macam mana bapa tadi nak ajak anak-anak ni semayang sunat qabliyah, ba'diyah, sekiranya ibu bapa tadi tak buat. Jadi kerosakan sesuatu generasi ialah bergantung kepada generasi yang mendidik. Kan? Jadi generasi yang akan datang, yang sekarang ni umur 10 tahun, 7 tahun, anak-anak kita ni, dia bergantung kepada diri kita sendiri. Ibu bapa zaman sekarang ni, sekiranya ibu bapa tadi berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak tadi ada contoh tauladan di hadapan mereka untuk mereka tadi meniru dan mengikutnya. Cuma yang paling penting sekarang kita nak bagi tahu, kita ada masa 3 tahun untuk mengajar mereka sembahyang. Dan jangan kita bezakan, ni fardu kena buat, ni sunat tak payah buat. Kalau macam itulah kita dah ajar, nanti sampai besar dia amat susah nak patah balik. Apabila dah dewasa nampak sunat ni, dia akan jadi lagi susah. Jadi sebagaimana kita dah bincang tadi, sebagaimana dia tak tinggal basuh telinga, kan, apabila dia beruduk sekarang, moga-moga apabila kita didik ni dengan solat fardu dan sunat,
Selama 3 tahun tadi apabila dia dah balik, dia akan kekal sembahyang fardu dan sunat, sembahyang fardu dan sunat, kerana dia merasai dia perlu berterima kasih kepada Nabi SAW. Dia tak perlu ada dalam dirinya, ini kalau tak buat masuk neraka, ini tak buat tak ada apa-apa. Jadi kalau kita yang bagi kefahaman yang salah tadi, itu yang kita risaukan. Kerana Nabi SAW apabila dia mengajar kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabat tadi memahami perbuatan Rasulullah SAW tadi, mereka buat semuanya. Kan maksudnya sahabat-sahabat tadi dia tak beza kan. Ini kena buat, yang ini tak payah, yang ini ikut suka, yang ini malas, yang ini rajin. Sahabat dia membuat semua perbuatan Nabi SAW. Cuma perbezaan dari tu kan, maksudnya kita bincang yang ini fardu, yang ini sunat daripada segi hukum kan. Untuk tadi hukum tadi dilaksanakan oleh pemerintah, nak hukumkan orang ni tak sembahyang, orang ni menunaikan solat ataupun seumpamanya. Tapi sebagai kita umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita usahalah untuk menerima agama Islam tadi seluruhnya. Dan tujuannya sekarang ni ialah kita nak mendidik, pertama didik diri kita dulu, dan kita amalkannya bersama anak-anak dan keluarga kita. Dari itu panduan daripada awal hadis tadi, maksudnya Ibnu Abbas dia berkata, aku bersama-sama dengan Nabi SAW semasa umur dia 10 tahun, dan Nabi mengajarkan kepadanya hadis yang akan kita baca ni. Jadi Nabi berkata kepadanya, jadi kita baca beberapa kalimat, lepas tu kita berhentilah. Maksud Nabi berkata kepadanya, ya ghulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajar kepada kamu kalimatin, beberapa kalimat. Jadi sekarang ni Nabi SAW, dia menzahirkan tugas ibu bapa. Apabila Nabi kata u'allimuka, maksudnya Nabi kata aku mengajar kepada kamu. Jadi inilah tugas ibu bapa yang jangan sekali-kali kita lepaskan ataupun kita biarkan kepada sekolah kan, ataupun kita biarkan kepada ustaz, atau tak kisah kita biarkan kepada sesiapa pun. Itulah tugas kita, diri kita sendiri kan, untuk mengajar orang-orang di bawah jagaan kita. Jadi pertama sekali yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW ialah ihfazillah yahfazka. Hendaklah kamu memelihara Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu. Kemudian Nabi berkata ihfazillah, hendaklah kamu memelihara Allah Subhanahu wa taala. Tajidhu, kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala tujahaka, di hadapan kamu. Jadi insyaAllah kita di masa yang singkat ni kita akan cuba berbincangkan beberapa sudut yang boleh kita ambil pengajaran daripada lafaz ihfazillah. Jadi pertama sekali, kalau kita terjemahkan ihfazillah, hendaklah kamu memelihara arahan-arahan Allah. Jadi kita akan rasa terbeban. Oh, kita kena ada tugasan, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Jadi sebagai memudahkan kefahaman, kenapa kita bila balik saja, yang ini boleh, yang ini haram, yang ini kena buat, yang ini tak buat, yang ini. Jadi manusia ni dia akan rasa seperti dia tadi terkurung ataupun terbeban dengan sesuatu arahan. Jadi secara umumnya apabila Allah Ta'ala mengarahkan kepada kita untuk memelihara segala kewajipan, sunat, fardu, menjauhkan diri daripada haram, makruh dan seumpamanya, pertama sekali kita nak kena maklum bahawa semua tuntutan di dalam agama Islam untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagai contohnya, apabila ada seorang raja, dia kata siapa yang datang kepadaku, siapa yang datang kepada istanaku, dan aku akan memberinya segala kurniaan. Apa saja hajat yang dia kehendak, aku akan berikan kepadanya. Jadi setiap orang tadi nak pergilah kepada raja. Kan? Cuma setiap orang tadi jaraknya berbeza-beza. Kan ada orang jaraknya 10 kilo, ada orang jaraknya 100 kilo, ada orang jaraknya 1000 kilo. Tapi macam mana sekalipun, apabila kita nak menghadap kepada raja tadi, dia mesti ada panduan. Dia mesti ada pantang larang. Maksudnya kalau kita tengah berjalan menaiki kenderaan, jangan kita kona ke kanan. Sekiranya kita kona ke kanan, memang tak akan sampai kepada istana raja tadi. Dan sekiranya kita tengah, walaupun kita nampak dekat tepi tadi ada makanan, kat tepi tadi ada orang jual, kan, dekat tepi tadi ada macam-macam, tapi kita tak boleh berhenti di satu-satu tempat, ataupun kita kona, ataupun kita patah balik. Kan. Jadi
untuk kita tadi berjalan daripada untuk menghadap sampai kepada istana raja, dia ada beberapa peraturan. Maksudnya, apa saja ujian di tepi-tepi jalan, apa saja keseruh, kita nampak ada sungai di tepi jalan, kan? Kita nampak ada buah-buahan di tepi jalan. Itu semua ialah ujian sebelum kita sampai kepada istana yang akan kita dikurniakan segala nikmat di dalamnya. Jadi sepanjang perjalanan tadi kita akan rasa kita terkurung di dalam bas. Kan, kita akan rasa terkurung dalam kereta. Ya, ini tak boleh, nak pergi sini tak boleh. Nak berenang di sini tak boleh, nak masuk dalam kedai ni tak boleh, nak pergi masuk dalam shopping kompleks tadi tak boleh. Jadi kesemua peraturan sepanjang perjalanan itu peraturan bukan untuk raja. Kan, peraturan tadi bukan untuk istana. Kan, peraturan tadi, semua peraturan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, peraturan tadi ialah untuk diri kita juga. Untuk kita tadi mencapai kebahagiaan. Maksudnya yang Allah SWT nakkan kepada kita, yang dia nak bagi sangat kepada kita ni, diistilahkan sebagai al-jannatu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cuma persoalannya kita kena mengikut peraturan. Kan, untuk kita tadi berjalan 100 km nak sampai kepada istana, dia mestilah ada peraturan. Kan, dia mesti ada arahan-arahan yang mesti kita ikuti dan larangan yang kita mesti jauhi. Jadi sebagaimana kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, maka Allah Taala katalah kepada Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ihfazillah. Kamu kena jagalah peraturan-peraturan yang Allah dah bagi. Kan, sekiranya kamu menjaga peraturan tersebut, barulah kamu tadi sampai kepada tujuan yang kedua, tajidhu tujahaka. Kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Maksudnya kalau kita ikut peraturan berjalan 100 km masuk ke dalam istana, kita akan dapati raja berada di hadapan kita. Kan, kita akan dapati kita duduk menghadap raja tersebut. Jadi itulah sebenarnya kebahagiaan. Apabila kita dah menghadap raja tersebut, apa saja permintaan, kan, apa saja yang kita kehendaki, kan, maksudnya raja tadi akan perkenankan apa saja yang kita kehendaki. Maksudnya hari ini, kalau kan Perdana Menteri tadi kata, siapa saja yang pergi ke Putrajaya, aku bagi kepada dia RM10,000. Ataupun siapa saja pergi ke Putrajaya sekarang, aku akan bagi kepadanya RM100,000. Maka kita akan lihat seluruh Malaysia keluar daripada rumahnya berpusu-pusu ke Putrajaya tadi. Jadi, itu sebab kita tadi meyakini RM10, RM10,000, RM100,000 ialah satu kurniaan yang akan diberikan oleh satu orang pemerintah, oleh satu orang manusia. Tetapi itulah yang kita nak bincang tadi. Itu kita punya keyakinan kepada zahir, keyakinan kita kepada material, keyakinan kita kepada manusia. Tapi sekarang ni persoalan itu yang kita bincang keimanan. Kita percaya tak? Percaya atau tidak sekiranya kita berjalan kepada Allah, wattajidhu tujahaka, dan kita mendapati Allah di hadapan kita, kita percaya tak yang Allah tidak akan bagi kat kita RM10,000, kan, RM100,000, RM1,000,000, RM1 bilion, RM1 trilion. Itu adalah perbezaan keimanan tadi tu. Sebab tu keimanan tadi dia sememangnya keimanan tadi boleh dihafal, kan, kita boleh hafal rukun iman, kan, tapi sebenarnya keimanan tadi ialah kepercayaan, nur kepercayaan yang berada di dalam diri kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kalau kita bandingkan diri kita, yang mana kita yakin? Kalau Perdana Menteri kata pergi Putrajaya, dan kalau Allah kata beribadatlah, yang mana agaknya kita rasa, oh ini yang mana kita nak buat sekarang ni? Kalau kita masih dalam diri kita, oh kita kena pergi sana, ini lagi kuat ni, tu maksudnya keimanan kita masih kurang. Tapi kalau kita yakin, janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih kaya, Allah pencipta segala alam langit dan bumi, dia boleh bagi lebih banyak daripada itu, maka itu adalah tanda keimanan kepada diri kita. Dan itu moga-moga kita dapat memahami kenapa ada arahan ihfazillah, hendaklah kamu memelihara segala arahan, kan, segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tujuan untuk membebankan manusia, kan, tak ada tujuan untuk Allah tadi menyusahkan manusia. Allah amat sayang kepada kita ni, kan, bila kita baca Rahman Rahim. Rahman Rahim tu maknanya bagi nikmat. Cuma persoalan, kalau kita jauh, macam mana dia nak bagi nikmat? Kan, sekiranya kita tak ada berhubung dengan dia, macam mana dia nak bagi nikmat tu kepada kita? Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jagalah segala peraturan yang Allah bagi, semayang, puasa, jangan buat maksiat, sobat. Kamu akan dapati tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Kan, maksudnya kalau kita ikut peraturan perjalanan 100 km, kita akan sampai masuk dalam istana, duduk di depan Perdana Menteri.
Apabila dia duduk di depan Perdana Menteri, kamu minta lah apa saja yang kamu nak. Kan masa tu kamu akan dapat kebahagiaan segala yang kita boleh gambarkan di dunia. Kebahagiaan yang boleh diberi oleh seorang manusia. Tapi kalau kita bayangkan kita duduk di hadapan Allah, kamu mendapati Allah berada di hadapan kamu, maka tak dapat digambarkan lagi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia tersebut. Jadi jangan kita anggap arahan Allah tadi sebagai bebanan. Kan jangan kita rasa susahlah, ini tak boleh, yang itu tak boleh, yang ini kena buat, susahlah nak kena sembahyang, susah nak kena berzikir, susah nak baca istighfar. Kalau kita rasa susah, kita kena lawan lah. Kan seorang yang beriman dengan Allah, orang yang nakkan dekat kepada Allah, dia kena berjuang. Yang disebut sebagai berjihad. Berjihad melawan nafsunya sendiri. Jadi itu sebagai pengetahuan kepada diri kita tentang dua kalimat yang pertama, ihfazillah, peliharalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu, Allah akan beri bantuan kepada kamu, dan kemuncaknya ialah tajidhu tujahaka. Kamu akan mendapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di hadapan kamu. Dan itulah nikmat yang paling besar. Jadi jangan kita anggap agama ni menyusahkan kita. Kan? Jangan kita anggap agama ni kenapa tak boleh bebas. Kan? Kita tengok orang lain yang tak ada agama bebas, seronok, boleh buat maksiat, apa yang dia nak buat, tak payah balik rumah, tak payah semayang, tak payah duduk atas sejadah. Tapi itu sebenarnya kebahagiaan yang palsu. Kita nampak dia tergelak, seronok, tapi sebenarnya di dalam dirinya ada kekosongan yang amat sangat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengurniakan kepada kita al-jannatu, kebahagiaan yang sebenar, iaitu tajidhu amamaka, kamu akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kamu. Jadi untuk tazkirah ringkas ni kita berhenti dahululah daripada setelah kita bincangkan kalimat yang pertama tu. Sekiranya Allah Ta'ala izin, nanti kita sambunglah. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Cuma ini kita boleh bincang sekarang lah. Maksudnya sebagai 2 minit, 3 minit ni. Apabila kita dah mendapati Allah berada di hadapan kita, maka Nabi kata, wa iza sa'alta fas'alillah. Maka apabila kamu nak minta, kamu mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kamu dah berada di hadapannya. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu nak meminta bantuan, fasta'in billah, kamu mintalah bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita maklum, kalau kita jauh, dia mesti ada perantaraan. Perantaraan itulah dipanggil sebagai al-wasilah, ataupun dipanggil sebagai bertawassul, dengan orang perantaraan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita daripada perenggan pertama, hadis ke-19 daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi sekiranya Allah Ta'ala izinkan, kita akan sambunglah pada tazkirah yang akan datang. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua dan berikan kepada kita taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.